Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar rakan-rakan trader semua? Saya doakan kawan-kawan sihat, gembira selalu, jangan keluar, duduk rumah di masa COVID PKP ni. So selamat datang kepada Pam Ampaya Puchong. Hari ini saya nak bercerita sikit tentang struktur market. Struktur market ni, bila saya sebut struktur market, ialah merujuk kepada gerakan yang dibuat oleh big player terhadap retail trader. Kita dah belajar kefahaman ada. Kefahaman ada ni terdapat 4 movement. Kefahaman ada ni merujuk kepada market uptrend, downtrend, market sideways. Tapi dalam kefahaman PAM kita ada 4 pergerakan. Ini pergerakan movement. Secara am dia lah dipanggil fasa advancing, iaitu market menaik, itu dipanggil uptrend lah kadang-kadang. Dan fasa nombor 2 ialah fasa distribution, iaitu bila market naik sampai ke atas dia sideways, kadang 5 hari, 2 hari terpulang. Dan yang ketiga ialah fasa declining, ataupun fasa menurun, ataupun fasa downtrend. Menurun ya, ikut trend lah tu. Dan fasa terakhir ialah fasa accumulation. So dalam keempat fasa ni, kebanyakan kita melakukan entry di fasa declining dan advancing, kerana banyak setup kat situ, seperti setup CPWA, setup apa lagi KMB, setup C4, setup zone A, kita melakukan entry di situ. Dan kita jarang sekali entry di fasa distribution ataupun accumulation. Namun di situlah terdapatnya KMB asas, iaitu berlakunya pertukaran arah daripada declining ke fasa advancing, ataupun di fasa advancing ke fasa distribution dan terus fasa declining. Kita ada kefahaman BEMA situ, berlakunya perubahan arah di fasa accumulation dan di fasa distribution. So perlu diingat, ini adalah 4 stages of market movement. Kita ni sebenarnya trader, retail trader, berurus niaga dengan bank. Dengan arti kata lain, retail trader versus bank trader ataupun big player. Dan seperti yang kita ketahui, retail trader akan kerugian dalam urus niaga mereka dengan bank. Apa sebabnya? Inilah disebabkan manipulasi yang dilakukan oleh big player ataupun bank-bank besar. Saya dah sebut dulu, saya dah bagi tahu, rakan-rakan mungkin dah tahu, seperti JP Morgan, Goldman Sachs, Citibank, Nomura dan lain-lain lagi. Terdapat 10 bank utama ataupun big player utama yang melakukan dagangan forex yang terbesar di dalam industri ini. So apa yang mereka lakukan ialah secara amnya mereka melakukan manipulasi melalui price action, ilmu price action. Apa maksud ilmu price action? Seperti candlestick pattern, seperti support and resistance, apa lagi, big round number, trend line dan lain-lain lagi. Saya tak kata ilmu tu salah, ilmu tu benar, kita diajar dengan ilmu tersebut. Namun cuba kita fikirkan, kalau ilmu price action itu terlalu mudah, selalu mudah kita nak menghafalkan candlestick pattern, engulfing sell kita sell, engulfing buy kita buy, sudah tentulah kita dengan senangnya berjaya dan membuat keuntungan di dalam forex ini. Begitu juga kefahaman support resistance. Kalau breakout sell kita sell, breakout resistance kita buy. Namun hakikatnya amat sukar sekali retail trader untuk berjaya dalam urus niaga forex ini. Kerana apa sebab? Mereka big player ini telah induce supaya kita buy ataupun sell
pada sesuatu tempat, contoh dia pada satu harga, contoh dia di support, break support, kita sell. Satu dunia sell kat situ. Akhirnya mereka buy, big player buy. Itulah permainan yang mereka lakukan. So bagaimana mereka melakukan ini? Dalam penipuan ni, dalam MT4 tu kita nampak candlestick. Kita nampak candlestick, selalu kita guna candlestick pattern lah, candlestick lah, ataupun line chart. So apa yang mereka lakukan? Mereka menggunakan kefahaman ini untuk mengelirukan retail trader. So mereka membuat 3 gerakan sebenarnya di dalam pasaran forex. Untuk menipu ataupun untuk melakukan manipulasi ini, bank ataupun big player akan melakukan 3 gerakan. Gerakan pertama dipanggil, kalau market itu ranging besar, dipanggil ranging lah, sideway. Ini selalunya berlaku di fasa accumulation ataupun fasa distribution. Market sideway kat situ, dindor turun, kita buy, dia sell, kita sell, dia buy. Itu dipanggil sideway dengan range yang besar. Ada juga yang dipanggil contraction. Maknanya dia market kat situ-situ je tapi dengan volume yang besar. Itu gerakan pertama yang dibuat, dipanggil contraction ataupun build up. Itu di fasa distribution dan accumulation. Dan gerakan itu juga berlaku juga di fasa advancing dan di fasa declining. Dan gerakan yang kedua pula ialah gerakan di mana mereka melakukan gerakan manipulasi. Selepas gerakan pertama tadi. So tujuan mereka ialah untuk buy. Apa yang dia buat? Dia buat gerakan manipulasi, sell. So satu dunia akan ikut gerakan tersebut sebab kita tengok candlestick itu ke arah sell. Dengan candle besar ke arah sell, kita pun pergilah ikut sell. Mungkin ada candlestick pattern buy kat situ, candlestick pattern sell kat situ, ataupun breakout support kat situ, kita pun sell. Semua retail trader sell kat situ. Itulah sebenarnya manipulative movement. So bila dah banyak terkumpul kan dana retail trader ni, mereka pun tukar arah, mereka beli. Apa dia buat? Arah tertukar. Dia menjadi real movement. Real movement ni lah gerakan yang mereka lakukan, menyebabkan retail trader loss dalam urus niaga mereka. Kita lihat bagaimana gerakan ini. Ya, tuan-tuan. Okey. Kita lihat satu persatu ya. Kita lihat ni ya. Okey, gerakan satu ni ialah gerakan yang sebut tadi sebagai build up. Ini build up ni merupakan selalunya berlaku di fasa advancing ataupun declining. Ataupun ranging, dia merujukkan berlakunya gerakan itu di fasa distribution ataupun di fasa accumulation. So market dindong dekat situ ya tuan-tuan. Market dindong dekat situ. Cuba lihat tu. Ya. So ni pasal satunya, market turun naik, turun naik, turun naik, turun naik, turun naik. Macam itulah. So ini dipanggil build up. So bila keadaan ni, itu selalu saya cakap, kalau kita trade dekat H1, build up ni akan berlaku waktu pagi ya tuan-tuan. So kita tak dibenarkan trade di waktu pagi. Sebab kita buy kat sini, dia sell. Kita sell kat sini, dia buy. So di sini kebanyakan kalau kita salah masuk, kita akan kerugian kat sini. Kita cut loss lah kan. Itu. And nombor 2, bila sampai dekat London Open ataupun dekat US Open, pukul 3 petang ni, apa dia buat? Dia kumpul dana dekat gerakan pertama tadi, dia akan buat gerakan nombor 2 pula. Gerakan nombor 2 ni dipanggil manipulation movement ataupun manipulative movement. Di sinilah apa dia buat? Dia naik atas, dia breakout, apa kata, build up ataupun kuasa ranging tadi. Kita pun buy kat sini. Apabila kita buy kat sini, apa yang jadi? Market turun balik. Apabila keadaan turun ni, apa yang berlaku kita? Kalau mungkin langgar stop loss kita. Kalau kita tak letak stop loss, kita akan merasa panik.
panik, rasa sakit. Kenapalah market ni against aku? Aku buy kat sini, market dah turun. So apa yang berlaku kat sini? Inilah gerakan manipulative movement yang dilakukan oleh bank ataupun big player. So sampai je kat sini, kebanyakan retail trader dah loss. Sama ada mereka order mereka langgar stop loss atau mereka cut loss. Itu yang berlaku. So apa yang berlaku? Market naik dan membuat nombor 3, gerakan nombor 3 dipanggil real movement. Real movement inilah gerakan yang dilakukan oleh bank. So kita kena pandai baca ni gerakan ni. Ketiga-tiga gerakan ni terdapat ke dalam di dalam 4 fasa yang kita sebut tadi. Sama di fasa distribution, fasa accumulation, fasa advancing dan declining. So this is the structure. Dekat sini ni kan kebanyakan bank yang naik. Mungkinlah 5% saja trader yang faham struktur market ni, yang ikut bank ataupun big player melakukan gerakan. So tugas kita sebagai retail trader pandai mengesan ataupun menghidu bila big player masuk pasaran. So selalunya berlaku dekat London Open dan US Open lah. So inilah dipanggil the forex master pattern. Ada tiga gerakan yang dibuat. Corak pergerakan inilah yang terdapat di bawah forex, dan ia amat mengganggu emosi kita. Terutamanya bila dekat gerakan nombor 1 dan gerakan nombor 2. So kebanyakan retail trader ataupun kita yang tak tahu ilmu manipulasi ni, kita akan terjebak dekat gerakan sini dan gerakan nombor 2. So amat penting bagi kita untuk memahami struktur pasaran ataupun gerakan yang dibuat oleh big player ataupun bank ini. So inilah satu-satu cara untuk kita berinteraksi dengan pasaran, untuk kita menang ataupun berjaya dalam trading berulang-ulang. Kita kena faham, dan dengan memahaminya, corak gerakan yang dibuat oleh big player ini, dia memberi peluang kita untuk berjaya dalam urus niaga forex berulang-ulang. So saya harap dengan video ini mungkin dapat memberi pencerahan kepada rakan-rakan saya, supaya kita dapat membuat latihan, mengkaji bagaimana big player melakukan pergerakan untuk melakukan manipulasi terhadap retail trader. InsyaAllah setakat ini dulu. Kita jumpa lagi. So saya doakan rakan-rakan semua supaya berjaya dan terus berjaya, dan jangan give up lah. Usaha, terus berusaha, insyaAllah kejayaan akan bersama kita. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.